Assalamualaikum murid-murid tahun 3. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan semuanya sihat-sihat belaka. Murid-murid, sudahkah kamu bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan juga alat tulis? Jom baca doa belajar. Okey, murid-murid. Pada minggu ini adalah kesinambungan kepada yang kita belajar minggu lepas, iaitu mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Terdapat dua kaedah yang boleh digunakan. Minggu lepas kita dah belajar kaedah pertama. Ini muka surat 91 ya murid-murid. Ingat lagi tak kaedah sesaran air? Kaedah pertama kita pelajari adalah kita menggunakan silinder penyukat. Maksudnya, isi padu awal kita catat, kemudian kita masukkan objek yang ingin diukur isi padu, kemudian kita catat bacaan isi padu akhir, kemudian kita tolak dengan ataupun kita cari beza antara bacaan akhir dengan bacaan awal. Itu adalah isi padu pepejal tersebut. Berlainan pula dengan kaedah kedua, ini juga dinamakan kaedah sesaran air, tapi kita guna tin eureka. Tin eureka ni maksudnya kita akan masukkan air di dalam tin eureka ini. Kemudian kita masukkan objek yang kita nak ukur isi padunya dalam tin eureka. Jadi air yang tersesat akan keluar dari muncul tin eureka ni. Jadi kita akan ambil air itu, kemudian kita sukat. Jadi isi padu air yang tersesat maksudnya isi padu air yang keluar daripada tin eureka bersamaan dengan isi padu batu. Kalau kamu rujuk muka surat 91, ia memang bagi contoh batu adalah objek yang tidak sekata yang perlu kita ukur isi padunya. Okey. Jadi tak kira lah kalau kamu nak ukur isi padu pemadam ke, magnet ke, apa-apa pepejal yang tidak sekata, kita masukkan, kemudian kita ambil, kita tadah air yang tersesat, kemudian kita ukur. Ini kaedahnya. Caranya macam ni. Okey. Itu tin eureka. Ini kira kerata rentas dia lah supaya kita nampak ada air di dalam tu. Okey, kita letak air. Kemudian kita letak silinder penyukat. Boleh kita letak silinder penyukat terus. Ataupun, teacher, boleh tak kalau kita tak ada guna bekas lain? Boleh. Kita ambil bekas lain, kita tadah. Kemudian air tu kita masuk dalam silinder penyukat. Supaya kita boleh sukat air yang tersesat. Tu isi padu air tersesat. Okey. Ini seperti dia macam mana cakap ya, kaedahnya lebih kurang dengan kita guna silinder penyukat, tapi ini kita ambil air yang tersesat tu. Jadi kita tak perlukan guna rumus bacaan akhir tolak bacaan awal, tak ada. Okey, kita masuk macam biasalah. Objek tu batu lah, dia bagi contoh kan. Kita ikat dengan tali dulu tu supaya mudah kita nak masukkan dan keluarkan. Okey, apabila batu tu masuk dalam tin eureka, maka ada kenaikan aras air kan. Kenaikan aras air tu ia akan keluar di melalui moncong tin eureka tu. Kamu perasan tak? Air yang dimasukkan dalam tin eureka tu memang paras-paras dengan moncong dia. Maksudnya sebarang kenaikan aras air tu akan keluar ke moncong tin eureka tu. Jadi kita tadah, yang ni lagi senang. Terus letak silinder penyukat kat moncong. Jadi kita ambil air yang tersesat tu. Kemudian kita buat bacaannya lah. Kita baca silinder penyukat tu berapa isi padu dia. Okey, nak memahamkan lagi, jom kita buat latihan. Okey. Muka surat tiba-tiba ada mangga kat situ. Muka surat 62. Okey, muka surat 62. Kita nak guna mangga, skru dan juga ladung. Jangan lupa tulis tarikh. Okey, tulis tarikh hari ini iaitu
12 Oktober ataupun 12 bulan 10 2021. Sesaran air. Ini menggunakan kaedah sesaran air untuk mengukur isi padu objek yang berikut. Ini adalah latihan terakhir bagi tajuk pengukuran. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar unit 7. Itu unit baru tajuk ketumpatan. Jadi teacher akan pergi slow-slow supaya kamu faham ya. Okey, ini adalah objek yang tidak sekata yang perlu kita ukur isi padunya menggunakan kaedah sesaran air. Kita nak guna tin Eureka. Okey. Okey. Pertama sekali, ni sebelum kita masukkan air. Ini lagi jelas nampak air tu memang diparas moncong tin Eureka. Okey. Kemudian kita masukkan objek yang ingin diukur. Ni dia tunjuk skru lah. Ketiga-tiga objek ni kita kena ikat ya. Okey. Mangga ni teacher rasa kamu tahu ya. Ini adalah kunci lah, bukan mangga buah. Skru semua orang tahu. Ladung ni mungkin kamu tak biasa. Ladung ni ada kat Mak Amal, dia macam berbola besi. Yang dia tunjuk dekat buku kamu bentuk seperti lonjong. Yang teacher tunjuk bulat. Teacher nak tunjuk dekat Mak Amal ni kita ada ladung yang bentuk bulat. Okey? Okey, bila kita masuk ke objek tu, maka air yang disesar tu dia collect guna bika tu dulu. Daripada bika tu barulah ia membuat bacaan, ambil bacaan dekat silinder penyukat. Kemudian perlu kita lengkapkan jadual di bawah ni. Okey. Ini kita tengok. Mula-mula letak mangga tadi, air yang disesarkan kita collect letak dekat silinder penyukat. Okey, kamu tengok bacaannya. Kamu tengok dekat buku kamu, kamu tulis dulu. Okey. Yang kedua, letak skru. Kemudian collect pula kita kutip air tu. Kutip air pula. Kita tadah air tu masuk silinder penyukat. Okey, buat bacaan sekarang. Kamu tengok berapa. Nanti kamu bandingkan. Betul tak yang kamu buat dengan yang teacher buat. Teacher pun kadang-kadang mata pun tak bernampak juga ni. Silinder penyukat ni kecil sangat. Okey, yang ketiga kita letak batu ladung ni. Ini besi tau ladung ni. Teacher punya bulat sikit. Okey, kemudian kamu tengok. Okey, kamu dah buat? Dah buat? Okey. Yang mangga? Okey, dah dapat berapa? Okey. Okey, dapat 12. Sama tak dengan teacher? Betul tak kamu dapat 12 ml untuk yang mangga? Kemudian yang skru, kamu dapat berapa? Teacher dapat 3. Sama tak? Bacaannya, teacher takut juga teacher yang tersalah. Kan? Mata teacher pun tak nampak juga. Kecil sangat kan? Okey. Ladung ni dapat berapa? Teacher dapat 5. Sama tak apa yang kamu nampak dengan teacher? Kalau teacher salah, okey. Bagi tahu ya. Dan jangan lupa untuk drop your comment dekat video teacher tu. Kamu boleh tulis ya komen kat situ. Supaya teacher tahu siapa yang tengok video teacher. Okey? Boleh? Okey. Ini saja pada minggu ni. Oh, sekejapnya teacher ya. Sebab ni kita pergi slow-slow je kan tajuk pengukuran ni. Teacher harap semuanya faham dan dapat buat kerja. Jangan lupa untuk tulis komen kamu dekat video teacher supaya teacher tahu siapa yang baca komen teacher. Teacher tahu siapa yang tengok video teacher. Okey, sehingga kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan ya. Jangan lupa. Okey, Assalamualaikum.